Kaum Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Kebanyakan mereka adalah keturunan pendatang berbangsa Han yang datang ke tanah Melayu semasa pemerintahan dinasti Ming sekitar abad ke-15, dinasti Qing dan Republik Cina. Seperti kaum-kaum dan bangsa lain di dunia, kaum Cina juga kaya dengan adat dan tradisi turun-temurun yang masih diamalkan secara terbuka di negara ini. Berikut adalah sedikit penerangan mengenai makanan, tarian, permainan dan perayaan tradisi kaum Cina di Malaysia. Tarian bagi kaum Cina diasaskan oleh kepercayaan dan tuah dalam kehidupan seseorang manusia. Tarian mereka dipersembahkan sebagai penyeri hari-hari perayaan seperti Tahun Baru Cina dan Pesta Cap Gomeh. Antara tarian yang sangat terkenal di musim perayaan termasuklah tarian singa dan tarian naga. Tarian yang pertama ini adalah tarian singa. Tarian tradisional kaum Cina ini bersifat akrobatik dan membawa simbolik memungut angpau atau keuntungan. Tarian yang diiringi paluan gendang yang kuat ini dikatakan akan membawa keuntungan yang banyak pada tahun tersebut kepada tuan rumah atau pusat perniagaan yang mempersembahkannya. Tarian yang seterusnya adalah tarian naga. Tarian ini dipersembahkan dengan replika seekor naga. Replika ini terdiri daripada kepala dan badan naga yang diperbuat daripada kain atau kanvas. Kepada naga itu digerakkan oleh seorang penari untuk mengejar sebiji bola yang membawa simbolik peluang atau keuntungan. Selain daripada tarian yang khususnya dipersembahkan pada hari perayaan, kaum Cina juga terkenal dengan pelbagai seni tarian yang lain seperti tarian kipas, tarian bunga teratai dan tarian payung. Tarian kipas mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat Cina di mana dewa-dewi pada masa lalu sentiasa menjadikan kipas sebagai alat keperluan. Selain itu, angin membawa simbolik feng shui iaitu satu kepercayaan masyarakat Cina umumnya tentang suatu petanda yang baik dan buruk terhadap sesuatu kehidupan di tempat mereka. Tarian bunga teratai pula menggambarkan sekumpulan kanak-kanak bermain di tepi sebuah kolam teratai untuk menampilkan identiti kebudayaan Cina. Tarian ini diilhamkan daripada lukisan dinding yang terdapat di wilayah Don Huang di negara China. Para penari akan mempersembahkan tarian ini dalam suasana riang ria seperti di zaman dahulu. Akhir sekali, tarian payung. Tarian ini sangat terkenal semenjak dinasti Han lagi. Tarian ini berasal dari sebuah daerah di negara China yang terkenal dengan industri pembuatan payung. Tarian yang dipersembahkan di kampung-kampung ini agak rancak kerana ia membawa simbolik keindahan dan kegembiraan. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Nur Amal Aina binti Anwar. Kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu makanan tradisi kaum Cina. Okey, kuih pao atau nama asal ialah pao zi. Ini berasal daripada negara China. Menurut legenda, pao dicipta oleh Zhu Keliang, seorang pengatur strategi pada abad ketiga. Ketika itu, beliau dan bala tenteranya sedang dalam perjalanan ke selatan China dan telah diserang wabak. Oleh itu, Zhu Keliang telah membuat satu kuih ataupun makanan yang berbentuk kepala manusia yang berintikan daging bagi memberi makanan tersebut kepada para tenteranya yang terkena wabak bagi menyembuhkannya. Okey, pao juga dikenali dengan beberapa perkataan lain seperti pao zi, pao, ham pao, nunu, pausa ataupun pao. Okey, di China terdapat pelbagai variasi pao. Salah satunya ialah disebut xiao lang pao, iaitu pao kecil yang berintikan daging yang menyerupai dumpling. Sheng qian mantau pula ialah pao kecil yang berintikan daging yang digoreng yang berasal daripada Shanghai. Manakala tang pao pula pao yang bersaiz besar yang berintikan
sup yang pekat. Terdapat juga beberapa perisa lain yang divariasikan, antaranya ialah pes kacang merah, pes benih teratai, kastard kuning, bijan hitam dan pau yang berintikan rempah. Biasaannya terdapat dua jenis pau ce, iaitu yang paling popular ialah tapau dan siap pau. Okey, tapau yang besar-besar biasanya dihidangkan secara individu. Lazimnya dibeli untuk dibawa pulang, iaitu take away. Manakala siap pau, pau yang bersaiz kecil dan menjadi makanan yang popular di restoran. Ianya dihidang bersama set pengukus yang memuatkan lebih 10 biji pau. Dalam budaya masyarakat Tionghoa, pau ce ini merupakan makanan yang popular dan mudah didapati. Ianya juga boleh dimakan pada bila-bila masa. Ianya juga sesuai untuk dihidangkan semasa makanan minum petang. Okey. Mengikut sejarah imigrasi penduduk dari China ke Malaysia, orang Melayu telah membuat pau ce ini sebagai makanan mereka dan dipanggil pau. Pau versi orang Melayu ini selalunya diberintikan kari kentang, kari ayam dan daging. Ada juga yang meletakkan telur burung puyuh yang telah direbus di tengah sebagai penambah perasa kepada inti kari itu. Pau ini telah terkenal di kalangan orang Melayu. Jadi tidak hairanlah kita ada pengusaha-pengusaha Melayu yang mengusahakan makanan pau ini. Jadi mari kita menemu ramah seorang pengusaha pau, iaitu Nur Hayati Saleh, pengarah urusan pau di Sanjung. Mari kita menemu ramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati binti Saleh, merupakan pengarah urusan di industri makanan di Sanjung Sentian Berhad. Mengusahakan perusahaan pau di Sanjung ni sejak 2003 hingga sekarang hampir 14 tahun. Sekarang ini kita mengeluarkan produk pau sejuk beku yang pelbagai inti, di antaranya inti daging, inti ayam, sambal bilis, kacang, kaya, kelapa dan juga coklat. Setakat ni pasaran kita melibatkan negeri Johor, di antara daerah Batu Pahat, Pontian, Kluang, Johor Bahru. Pau kita ni kalau di feedback daripada pelanggan-pelanggan yang mengatakan ianya sangat gebu dan kelainan dia punya resepi yang tersendiri dengan inti yang kita buat sendiri, tu kombinasinya tu yang pelanggan banyak mengatakan dia amat lazat. Untuk anda di luar sana, boleh ikuti perkembangan pau di Sanjung seperti di bawah. Okey, bertemu kita lagi. Sekarang saya berada di rumah Puan Zaila, seorang pembuat pau di Kilang Pau di Sanjung. Kita akan menemu ramah dia untuk mengetahui proses pembuatan pau. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Puan Zaila. Waalaikumsalam. Masuklah. Assalamualaikum. Puan Zaila, boleh tak kongsikan dengan saya apakah bahan-bahan yang diperlukan bagi penghasilan pau ini? Bahan-bahan yang diperlukan, pertamanya tepung, yang kedua roti, ketiga gula dan garam. Oh, itu saja. Baiklah Puan Zaila, boleh tak kongsikan dengan saya bagaimana proses pembuatan pau? Bahan yang saya sebutkan tadi, masuk dalam mesin undi, tuang air, diundi lebih kurang dalam 16 minit. Bila dia menjadi cantik, kita keluarkan. Lepas tu kita akan buangkan angin di atas mesin roll untuk membuang angin. Kemudian selepas kita buang angin, kita letakkan di atas mesin menginti. Lepas menginti, Untuk proses menginti lah tu. Kita letakkan di atas tulang. Tunggu kembang, tepung pau tu kembang sekejap. Lalu kita masukkan dalam mesin Pengukus? Steamer. Pengukus lah. Sama berapa minit tu Dan bungkus? lebih kurang 20 minit. Oh, okey, setelah itu dah siap lah macam tu lah. Dan bila dah cukup masa, kita akan keluarkan pau tu. Dah masak dah kan? Ada masak. Kita masukkan dalam bilik angin. Bilik angin, lepas tu terus ni lah proses blanching lah kan? Masuk dalam bilik sejuk
dulu. Okey. Rasa baru kita bake. Oh, okey. Okey, baiklah itu saja proses membuat. Inilah paunya. Oh, ini perisa apa ni Puan Zainah? Perisa kacang. Wow, okey. Baiklah saya akan rasa. Memang perisa kacang ni dia tak ada apa tu? Penanda atas dia. Tak ada. Oh. Dia memang putih saja. Sangat lembut ya. Ni pau kacang merah ya? Ya. Sangat lembut dan memang sedap sangat. Selamat cuba. Baiklah, sekian saja daripada saya, Nur Amal Aina binti Anwar. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Permainan Diabolo ataupun dikenali sebagai Yoyo Cina merupakan satu permainan yang mana ianya telah dimainkan oleh masyarakat Cina pada sambutan Tahun Baru Cina. Secara tradisionalnya, ianya diperbuat daripada kayu dan juga buluh. Namun, mengikut zaman pemodenan, ianya telah direka dengan cara badannya diperbuat daripada plastik dan dikelilingi oleh getah bersama dua stik batang kayu diikat bersama tali nilon. Tali nilon fungsinya adalah untuk diikatkan bersama dua batang kayu. Permainan ini dikenali sejak pada zaman destinasi Ming. Ianya sangat unik dan sangat meriah kerana pelbagai bentuk yang dihasilkan dan juga warna. Corak permainan pula sangat berbeza, antaranya yang pertama secara berkumpulan dan juga secara individu. Cara bermain pula adalah yang pertama, para pemain perlu menghasilkan satu corak yang sangat menarik di mana para pemain perlu menstabilkan ketika waktu mereka bermain yoyo. Tali nilon ini berfungsi untuk diikatkan bersama dengan yoyo ini untuk mereka bermain.
Kaum Cina di negara Malaysia ini meraihkan banyak perayaan seperti Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ini diraihkan selama 15 hari dan pemakanan yang simbolik dengan Tahun Baru Cina ialah yisang, buah limau mandarin dan juga kuih bulan. Yisang merupakan makanan yang akan mereka makan bersama keluarga mereka di rumah tua mereka. Tahun Baru Cina ini kebiasaannya ampau hanya akan diberikan oleh mereka yang dah berkahwin kepada mereka yang bujang tanpa mengira usia. Dan seterusnya ialah perayaan Perahu Naga. Perayaan Perahu Naga ialah di sepanjang perayaan ini dilangsungkan, banyak perahu naga akan dipamerkan, akan dihias dengan corak naga yang cantik dan juga akan terdapat perlumbaan naga seperti yang saya akan tunjuk dalam video nanti. Perayaan Perahu Naga atau juga dikenali dengan Dragon Boat Festival kebiasaannya disambut pada hari ke-5 bulan ke-5 dalam kalender lunar. Perayaan ini dikatakan menjadi simbol semangat dan kebudayaan bangsa Cina. Pelbagai perahu beraneka warna yang dihiasi kepala naga, ekor naga dan lukisan naga dipamerkan pada perayaan ini. Dan seterusnya ialah perayaan Cap Gomeh ataupun dipanggil sebagai perayaan Pesta Tanglong. Perayaan Cap Gomeh ialah perayaan di mana kebanyakan orang Cina akan menyalakan tanglong banyak pada hari tersebut untuk mereka memeriahkan lagi sambutan Pesta Cap Gomeh tersebut. Dan pada perayaan Cap Gomeh ini, mereka yang masih belum kahwin atau masih bujang akan menghanyutkan buah limau mandarin ke dalam sungai dengan bersertakan dengan doa bahawa mereka akan mendapat jodoh yang baik pada tahun tersebut. Dan perayaan yang terakhir sekali ialah perayaan Winter Solstice. Kebanyakan kaum di Malaysia tidak mengetahui tentang perayaan Winter Solstice ini, kerana perayaan Winter Solstice ini adalah sangat jarang kelihatan diraihkan oleh kaum Cina di negara ini. Perayaan Winter Solstice ini disambut oleh kaum Cina pada 22 Disember setiap tahun. Perayaan ini sinonim dengan manisan dikenali sebagai Tang Yuan. Tang Yuan adalah sejenis berbola tepung beras manis yang dimakan bersama semangkuk air gula panas. Sejajar inovasi semasa, ada juga Tang Yuan yang berinti kacang merah, kacang mahupun bijan. Kaum Cina sering menyediakan manisan ini bersama Tang Yuan kerana melambangkan penyatuan. Tang Yuan ini disediakan setiap kali akan adanya perayaan sambutan Winter Solstice oleh kaum Cina. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, dapat saya katakan di sini bahawa kaum etnik di Malaysia terdapat banyak adat, banyak perayaan, banyak permainan dan juga banyak pemakanan mereka yang tidak diketahui oleh kebanyakan etnik Melayu dan juga etnik Cina di negara Malaysia ini. Terdapat banyak pemakanan seperti contoh ialah pau ataupun dikenali sebagai pauce dalam bahasa Cina. Manakala permainan, kita dapat lihat permainan yang sering dimainkan oleh kaum Cina ialah permainan dipanggil sebagai Diablo ataupun Yoyo dalam bahasa Cina. Manakala dari segi adat mereka terdapat banyak perayaan yang mereka sambut dan juga ada adat dan pantang larang mereka yang tertentu. Seperti contoh, bagi orang Cina, mereka ada tarian naga dan juga mereka ada adat bagi etnik lain yang ingin memasuki ke rumah mereka. Bagi perayaan pula, seperti yang saya terangkan sebentar tadi, terdapat banyak perayaan yang lain daripada 4 yang saya terangkan tadi. Kesimpulannya di sini, etnik Cina di Malaysia adalah satu etnik yang sangat menarik untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui akan kisah di sebalik setiap perayaan, pemakanan dan permainan serta adat yang mereka terapi dalam hidup seharian mereka. Itu sahaja daripada kami sekumpulan. Sekian, terima kasih.